Hari ini kita bersiaran lagi dalam slot bersama Cikgu Arini, Guru Sains anda. Di mana hari ini Cikgu akan bincangkan salah satu daripada 12 kemahiran proses sains, iaitu kemahiran proses sains mentafsir data. Di mana kemahiran mentafsir data merangkumi corak perubahan atau pola perubahan dan juga tujuan serta hubungan. Ini adalah di antara perkara-perkara yang akan kita bincangkan dalam tajuk mentafsir data. Tapi untuk hari ini, Cikgu hanya akan bincangkan corak perubahan ataupun pola perubahan dengan tujuan sahaja. Di mana hubungan Cikgu akan bincangkan nanti dalam slot bersama dengan tajuk hipotesis dan kesimpulan. Jom sama-sama kita belajar corak perubahan atau pola perubahan. Apa itu corak perubahan? Apa itu pola perubahan? Okey, sekiranya kamu jumpa perkataan corak perubahan ataupun pola perubahan dalam subjek sains, kamu ingat 3 perkara ini ya, iaitu MMTB. MMTB. M yang pertama mewakili meningkat, menaik dan bertambah. Memberi maksud yang sama. Meningkat pun maksud yang sama dengan menaik dan sama dengan bertambah. Kamu tulis mana-mana satu dikira betul mewakili M yang pertama. Okey. M yang kedua pula mewakili menurun dan berkurang. Maksudnya, kamu tulis menurun pun betul, berkurang pun betul. Okey, TB mewakili tidak berubah dan juga mendatar. Ada art ya, ingat. Bila kamu guna perkataan mendatar, kamu mesti sebut art ataupun dalam ejaan kamu jangan tinggal art. Kalau kamu tulis mendatar, M-E-N-D-A-T-A, jawapan kamu salah. Ya, sebab dia telah memberikan maksud yang lain. Okey? Cuba kita lihat M yang pertama. Okey, apa yang dikatakan meningkat, menaik dan bertambah itu? Lihat turutan nombor ini ya. 16, 18, 20. Makin banyak kan? Sebab tu kita panggil meningkat. Kita kata menaik. Kita kata bertambah. Dia makin banyak. Lihat lagi. 22, 24, 26, 28, 30. Nampak tak? Semakin banyak. Sebab tu kita kata coraknya adalah meningkat ataupun menaik ataupun bertambah. Kalau soalan tanya, apakah corak perubahan ataupun apakah pola perubahan? Terus kamu jawab meningkat. Tak payah tulis ayat yang panjang seperti dalam bahasa Melayu menyalin soalan dahulu. Faham? Terus tulis jawapan itu meningkat. Okey, macam mana graf dia pula, carta palang dia pula? Nampak tak? Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi, corak dia adalah meningkat ataupun bertambah ataupun menaik. Faham? Jelas? Okey. Sekarang kita lihat M yang kedua. Apa turutan nombor dia? Dia menurun dengan berkurang. 30, 28. Makin sikit kan? Bila makin sikit, corak dia adalah menurun ataupun berkurang. Nampak tak? 26, 24, 22,
20, 18, 16. Makin sedikit. Jadi coraknya kita panggil menurun atau berkurang. Tulis dah mana-mana satu pun dikira betul. Tulis menurun pun betul. Tulis berkurang pun betul. Kita lihat dalam bentuk carta palang pula. Okey. Mula-mula dia tinggi. Makin rendah. Makin rendah. Makin rendah. Ni kita panggil corak dia menurun atau berkurang. Okey. Sekarang kita lihat TB pula. Macam mana? Yang dikatakan tidak berubah dan mendatar. Kita tengok susunan nombor dia. 24, 24, 24. Berubah tak? Tak berubah. 24, 24, 24, 24. Tak berubah. Ni dikatakan mendatar ataupun tidak berubah. Kamu tulis tidak berubah pun betul. Kamu tulis kamu tulis mendatar pun betul. Tidak berubah pun betul. Faham? Kita tengok carta palang dia pula ya. Nampak? Tiada peningkatan, tiada penurunan. Sama. Ni dipanggil mendatar ataupun tidak berubah. Okey. Sekarang cuba kamu lihat carta palang ini. Apa corak dia? Apa corak dia? Siapa boleh bagi tahu? Apa corak untuk carta palang yang pertama warna pink ini? Coraknya adalah menurun ataupun kita boleh tulis berkurang pun betul. Tulis menurun pun betul. Baru sampai situ. Ada lagi corak dia. Apa dia tu? Menaik ataupun bertambah ataupun meningkat. Boleh tulis yang mana satu. Okey, lihat yang kedua pula. Apa pula? Apa corak dia? Nampak tak? Menaik ataupun meningkat ataupun bertambah. Tulis mana satu tu di antara tiga tu dikirakan betul. Cuba lihat lagi. Apa corak dia? Sama kan? Mendatar ataupun tidak berubah. Boleh tulis mana-mana satu. Okey. Lihat yang ni pula makin kurang. Okey, nampak tak corak dia? Menurun ataupun berkurang. Okey. Tidak berubah ataupun mendatar. Tulis mendatar pun betul. Tulis tidak berubah pun betul. Okey, nampak tak pula tu? Nampak tak? Meningkat ataupun bertambah ataupun menaik. Boleh tulis mana-mana satu. Okey? Jelas? Faham? Itulah coraknya. Susunan dia. Kalau susunan nombor daripada kecil ke besar, kita panggil meningkat, menaik ataupun bertambah. Kalau susunan nombor dari besar kepada kecil, kita panggil menurun atau berkurang. Kalau susunan nombor dia tidak berubah sekata saja, jadi kita panggil dia, corak dia mendatar ataupun tidak berubah. Okey, jelas? Sekarang kita lihat contoh 1. Diberi kita carta palang. Okey, lihat soalannya. Apakah corak perubahan bagi tempoh masa ais melebur? Soalannya, corak perubahan. Bulatkan kata kunci. Okey, lepas bulatkan kata kunci, tuliskan MMTB di atasnya. Okey, M mewakili meningkat, menaik, bertambah. M yang kedua mewakili menurun, berkurang. TB mewakili tidak berubah ataupun mendatar. Okey, kita lihat corak perubahan. Nampak tak? Makin naik. Betul tak?
Yang ni yang saiz 2 10, 4, 6, naik 30, naik 40, makin naik. Jadi corak dia M yang pertama iaitu meningkat. Tu je tulis. Tak payah tulis macam BM. Kalau BM, apakah corak perubahan bagi tempoh masa untuk ais melebur? Mesti awak ulang soalan. Corak perubahan bagi masa ais untuk melebur ialah bawa jawab. Sains tak perlu ulang. Terus tulis jawapan dia. Meningkat. Dah dapat jawapan yang betul. Okey? Faham? Kita lihat contoh yang seterusnya. Sekarang, contoh 2. Nampak tak? Carta palang. Kita lihat soalannya. Nyatakan corak perubahan suhu air. Dia suruh nyatakan corak perubahan. Bulatkan kata kunci. Bila dah bulat kata kunci, corak perubahan, tulis dekat atasnya MMPB. M mewakili meningkat. M yang kedua menurun. PB tidak berubah. Okey, cuba kita lihat coraknya. Nampak tak? Coraknya. Okey. Nampak tak di situ? Meningkat. Faham? Okey, lepas tu. Apa coraknya pula? Mendatar. Ataupun tidak berubah. Jadi terus tulis jawapan dia. Meningkat dan mendatar. Tak payah ulang-ulang. Cukup senang kan sains? Okey. Seterusnya. Contoh 3. Dia bagi kita carta palang. Tapi nampak tak banyak lengkuk kan? Kita lihat sama-sama soalannya. Dia suruh kita nyatakan corak perubahan bilangan orang utan. Corak perubahan. Bulatkan kata kunci. Tuliskan apa dekat atas? MMPB. Okey. Cuba kita lihat corak perubahannya. Okey. Nampak? Menurun kan? Ataupun berkurang. Okey, menurun. 1. Lepas tu? Menaik. Ataupun meningkat. Ataupun bertambah. Tengok lepas. Menurun pula. Nampak? Lepas tu, kita lihat. Meningkat pula. Lepas tu, menurun pula. Okey, jelas? Jelas tak? Nampak tak? Ada berapa corak? Ikut corak yang diberi. Tulis satu per satu. Okey? Faham tak? Tulis satu per satu. Jadi sini menurun, meningkat, menurun, meningkat, menurun. Ada banyak corak di sini. Okey, jelas? Okey, lepas ni kita lihat pula tujuan. Okey, sekarang kita belajar tujuan. Dalam periksa, dia akan soal apakah tujuan penyiasatan kamu? Jawapannya, kamu tak boleh jawab tujuan penyiasatan ini ialah apa-apa kamu cerita. Tak boleh. Dia ada ayat dia sendiri. Kamu tak boleh guna ayat yang kamu sebut tadi. Ayat tujuan. Ayat ini kamu mesti hafal supaya kamu ingat, sebab dalam peperiksaan kamu tertinggal salah satu daripada ayat ni, jawapan kamu tidak diterima. Okey? Jadi kamu kena hafal ayat ni. Kamu kena ingat. Okey, ayatnya untuk, kalau dia tanya apakah tujuan penyiasatan ini, terus tulis ayat ini dahulu. Untuk mengkaji hubungan di antara garis, garis je, dengan garis. Garis yang pertama diisi dengan PM. Garis kedua diisi dengan PB. Nampak tak? Berguna tak PM, PB? Di mana-mana kita akan guna PM dan PB. Sebab itulah di awal-awal cikgu ajar kamu untuk mencari pemboleh ubah. Sebab pemboleh ubah diguna dalam semua kemahiran proses sains. Faham?
Okey. Ataupun kamu boleh gantikan dengan ayat menyiasat. Nampak tak tu? Cikgu dah tulis kat sini, ayat ini mesti hafal. Okey. Nampak tak di situ cikgu naikkan satu lagi perkataan untuk menyiasat. Okey, kamu juga boleh guna untuk menyiasat hubungan di antara garis dengan garis. Garis pertama isi PM, garis kedua isi dengan PB. Kamu tak boleh tulis untuk menyiasat mengkaji, pilih salah satu. Jelas? Okey. Sekarang kita lihat contoh. Okey, kita lihat contoh 1. Nampak tak? Ada 2 bekas diisi dengan air yang sama banyak. Okey. Labelkan bikar A dan bikar B. Isikan 2 ikan yang sama besar. Nampak? Lepas tu, cikgu isikan bikar B dengan minyak. Okey. Lepas tu, soalan dia, apakah tujuan penyiasatan ini? Cari keyword, bulatkan keyword. Keyword dia adalah tujuan. Okey, macam mana nak jawab? Bila kamu dapat ni, terus tulis ayat tujuan yang telah kamu hafal. Apa dia? Ayat dia, untuk mengkaji hubungan di antara garis dengan garis. Nampak? Garis pertama isi PM, garis kedua isi PB. Okey, jelas? Nampak tak? Dia nak PM, dia nak PB. Jadi kita kena cari PM, kena cari PB. Ingat lagi tak nak cari PM, PB? PM, walaupun di sini tak ada ayat, tak ada stem soalan, kita boleh cari PM, PB daripada gambar rajah. Ingat lagi tak macam mana nak kenal PM? Cari yang tidak sama, yang berbeza, yang berlainan, yang diubah di awal eksperimen. Jadi nampak tak dalam gambar rajah tu? Apa yang tidak sama? Satu ada minyak, satu tak ada minyak. Boleh tak kita buat ada objeknya minyak, ada tiada kehadiran minyak. Boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab minyak. Sebab ikan tu, apa jadi pada ikan tu? Ikan tu mati kan dalam bekas B. Bukan sebab ada minyak dia mati. Sebab tak ada udara. Bila ada minyak, udara tak boleh masuk. Bermaksud dalam bikar B tiada udara. Dalam bikar A ada udara. Faham? Jadi PM kita adalah udara adalah objeknya, parameternya adalah kehadiran. Jadi PM kita adalah kehadiran udara. Betul? PB pula. Apa PB? PB apa akan terjadi di akhir eksperimen? Apa akan jadi pada ikan-ikan tu? Ikan dalam bikar B akan mati. Dan ikan dalam bikar A terus hidup. Objeknya adalah ikan. Satu mati, satu hidup. Ingat lagi tak apa parameter kalau hidup mati? Jangka hayat. Jadi kita dah dapat PMPB. Bila dapat PMPB, isilah tempat kosong tadi. Okey, jadi tempat kosong tu PM adalah kehadiran udara. Dekat PB apa dia? Jangka hayat ikan. Jelas? Senang tak? Jadi, apa jawapan tujuan penyiasatan ini? Untuk mengkaji hubungan di antara kehadiran udara dengan jangka hayat ikan. Jadi, kalau awak pandai pun jangan tulis straight macam tu. Isi tempat kosong baru dapat jawapan. Senang kan? Belajar cara mengisi tempat kosong. Faham? Jangan tulis direct macam tu. Bila tulis direct macam tu, kamu akan membuat kesilapan. Okey, jelas? Okey, cikgu teruskan dengan contoh yang seterusnya.
Sekarang kita lihat contoh 2. Okey, soalan ni telah cikgu berikan kepada kamu semasa mencari pemboleh ubah. Cikgu dah terangkan cara nak mencari pemboleh ubah dalam slot mencari pemboleh ubah. Tapi cikgu masukkan lagi soalan ni dalam slot tujuan. Okey, kita lihat soalan dia. Apakah tujuan penyiasatan ini? Nampak? Cari keyword soalan. Keyword dia tujuan. Bulatkan keyword. Okey, lepas awak dah jumpa tujuan, terus tulis ayat tujuan yang telah kamu hafal. Untuk mengkaji hubungan di antara garis dengan garis. Garis pertama isi dengan PM, garis kedua isi dengan PB. Bermaksud dia nak kita mesti cari PM, PB. PM kita dah cari dulu kan? Cikgu dah terang panjang lebar dah cara nak cari PM untuk soalan ni dalam mencari pemboleh ubah. PB dia. Okey, kita jelas dah nampak kat sini kan? Okey, cikgu baca pintas selalu ya. Omar merenjis beberapa titisan air ke atas setiap roti X, Y dan Z. Selepas 5 hari dia membuat pemerhatian. Hasilnya seperti dalam gambar rajah di bawah. Nampak tak yang tak sama? Roti kan? Saiz roti yang tak sama. Okey. PB dia apa pula? Nampak tak? Tumbuh kulak. PB selepas itu kan? Akan terjadi selepas itu. Akan terjadi selepas itu roti itu ditumbuhi kulak. Tapi kulak dia, bilangan dia berbeza. Jadi, bilangan tumpuk kulak. Okey? Jadi, isi je lah kat sini. PM, isi je lah. Saiz roti. PB kita, bilangan tumpuk kulak. Susah ke senang? Senang kan? Isi tempat kosong. Yang penting, kamu kena hafal ayat tujuan dan pandai mencari pemboleh ubah. Jadi, sebab tu kamu kena mahir dalam mencari pemboleh ubah. Dapat 1 markah. Senang saja. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat contoh 3. Okey, lihat contoh 3. Soalan ni juga telah cikgu berikan kepada kamu semasa mencari pemboleh ubah. Okey, gambar di bawah menunjukkan kaedah membajak sawah padi. Gambar A membajak dengan kerbau, gambar B membajak dengan traktor pembajak. Okey, keputusan menunjukkan membajak seperti dalam gambar B lebih cepat berbanding gambar A. Lebih cepat menunjukkan masa. Okey, soalan dia, apakah tujuan penyiasatan ini? Tujuan. Bulatkan kata kunci, keyword dia tujuan. Lepas bulatkan tujuan, tuliskan ayat tujuan yang telah kamu hafal untuk mengkaji hubungan di antara garis dengan garis. Garis pertama isi dengan PM, garis kedua isi dengan PB. Okey? Maksudnya, mesti ada PM, PB. Kena cari PM dulu. Kena cari PB dulu. Nampak tak? PM, cikgu dah terangkan kepada kamu sebelum ni. Macam mana nak cari PM? Cari yang tidak sama. Jelas-jelas nampak tak sama dalam gambar. Satu membajak dengan kerbau, satu membajak dengan traktor pembajak. Maksudnya, apa yang tak sama? Cara membajak sawah padi ataupun kaedah membajak sawah padi. Okey, PB pula hasilnya, keputusan. PB adalah hasil eksperimen, keputusan eksperimen. Jadi ditulis kat bawah, keputusan menunjukkan membajak seperti dalam gambar B lebih cepat. Lebih cepat. Cepat lambat menunjukkan masa. Jadi PB dia adalah masa membajak sawah padi. Jadi, senang kan? Dah dapat kan? Dah dapat. Isi je lah tempat kosong. PM bawa je lah. Isi kat situ. Objeknya sawah padi.
Parameternya kaedah membajak sawah padi. Jawapan dia situ. PB pula. Tempoh masa membajak sawah padi. Isi je tempat kosong. Senang kan? Yang penting kamu kena hafal ayat tujuan dan pandai cari pemboleh ubah. Bila dah pandai cari pemboleh ubah, isi je tempat kosong. Kamu akan dapat markah. Jadi apa jawapan dia? Untuk mengkaji hubungan di antara kaedah membajak sawah padi dengan tempoh masa membajak sawah padi. Itulah jawapan kepada soalan tujuan penyiasatan. Kamu jangan jawab tujuan penyiasatan ini ialah untuk membajak sawah padi. Salah. Faham? Tidak boleh menggunakan ayat sendiri. Faham? Dia ada ayat dia dah. Jelas? Okey. Itulah contoh tujuan penyiasatan dan juga corak perubahan. Okey, jelas? Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.